Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurudiyana binti Nur Azman. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan rumusan yang saya buat untuk artikel, which is tajuk dia adalah isu dalam pinjaman dan pembiayaan perumahan. Kita akan go through pinjaman perumahan dahulu. Pinjaman perumahan ni adalah di bawah bank konvensional lah. Nama pun pinjaman kan. So pinjaman ni is the orang kata macam biggest thing lah dalam bank konvensional ni, sebab bila mana ada pinjaman, bank konvensional akan dapat faedah. Faedah itulah merupakan income ataupun pendapatan untuk bank konvensional tersebut. And then next, kita pergi kepada modus operandi untuk pinjaman perumahan. First, pelanggan dia akan identify dulu rumah yang dia nak, and then dia akan dapatkan sijil perjanjian jual beli, SPJB. Sijil ni dia akan dapatkan daripada pemaju, dan dia akan bayar 10% daripada harga rumah. So, pemaju dia akan bagi sijil tu kepada pembeli, dan pembeli akan pergi bank untuk mohon pinjaman. So that bank akan luluskan pinjaman, and then bank adalah diorang tanda tangan syarat perjanjian apa benda semua tu. Biasalah tu. Lepas tu, so pelanggan dia akan start bayar pinjaman secara ansuran kepada bank mengikut perjanjian yang telah dipersetujui bersama bank. And then bank akan bayar harga baki rumah kepada pemaju, iaitu 90% daripada harga asal. Next, kita pergi kepada isu dalam dia macam tak nampak sekejap. Boleh tak macam ni? Sekejap kena kecilkan muka. Kita sama balik, sorry. So isu dalam pinjaman rumah dia ada dua. Yang pertama adalah riba. Riba ni ialah pemberi pinjam ataupun bank dia akan kenakan bayaran faedah kepada peminjam. So daripada faedah ni lah, faedah ni lah yang dinamakan riba, dan of course riba tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua adalah gharar. Gharar ni faedah yang bank kenakan kepada peminjam, dia berdasarkan kos dana yang sentiasa naik turun, and then dia juga hasil daripada kadar asas pemberian pinjaman, BLR. BLR ni dia sentiasa turun naik tau. Bila dia turun, okey lah. Tapi bila dia naik, itu jadi masalah. Sebab bila dia naik, so peminjam ni dia akan bayar ekstra. Sebab BLR tu dia menaik. So dekat situlah timbulnya isu gharar, sebab dia tak jelas lah kiranya. Contoh dia pinjam 100,000. Dah campur faedah. Lepas tu masuk pula, kalau sekiranya jadi kan macam benda BLR ni naik contohnya, dia kena bayar lebih. Dia jadi tak jelas lah, dia tak tahu sebenarnya berapa dia kena bayar. Macam tu lah lebih kurang. Next, cabaran. Bank konvensional pun ada cabaran dia juga. Cabaran dia adalah bila mana pemaju dia tak boleh nak siapkan rumah, and then pelanggan pula dia tak boleh nak bayar hutang. So in case berlakunya macam ni, bank dia akan kenakan penalti sebanyak 8% kepada peminjam, sebab inilah ke atas tunggakan yang dibuat. So faedah peminjam pun akan bertambah. So kita akan masuk kepada pembiayaan perumahan, which is ataupun musyarakah mutanah kisah. So musyarakah ni apa? Musyarakah ni adalah satu kontrak perkongsian antara dua pihak ataupun lebih dalam bentuk harta ataupun pekerjaan. Mutanah kisah pula bermaksud dia berkurangan, terus berkurangan secara timbal balik. Jadi musyarakah mutanah kisah bermaksud satu bentuk perkongsian di mana salah satu rakan kongsi berjanji untuk membeli saham equity rakan kongsi yang lain secara beransur-ansur, sehingga hak milik equity dipindahkan sepenuhnya kepadanya. Kita akan pergi kepada modus operandi.
membelanjakan bahagian harta tanah kepada pembeli rumah berdasarkan kontrak ijarah. Okey, so pembeli rumah dia akan inilah tersangkut. Okey. Sangkut kat dia. Okey. Tadi kat mana tadi? Okey, pada akhir tempoh pajakan dan setelah pembayaran semua sewa pajakan, pelanggan akan memperoleh semua saham bank dan perkongsian akan berhenti. Pelanggan menjadi pemilik tunggal rumah. So, Musyarakah Mentana Kisah ni sama juga konsep dia. Pembeli dia akan bayar dahulu 10% and then lagi another 90% bank yang akan bayar. So, nanti pelanggan pembeli dia akan bayar kepada bank. So, dia punya persen akan berkurang daripada 90% dengan 10% jadi 20%, 80%. Dia akan berkurang sampailah akhirnya bank 0% dan pembeli 100%. So, waktu itulah yang dikatakan pelanggan menjadi pemilik tunggal rumah. Okey. Next kita pergi isu dalam pembiayaan rumah. Yang pertama adalah tiada kadar siling. Ketiadaan kadar siling untuk produk perkara terapung ini boleh menyebabkan timbulnya gharar. Okey, kadar siling ni macam mana? Untuk yang tak tahu, kadar siling ni dia macam ni lah. Okey, macam contoh sekarang kita punya Kementerian Pengguna, KPDN HEP, diorang akan tetapkan satu harga siling. Contoh, harga siling untuk gas. Okey, berapa? Sekian-sekian. So, orang yang menjual, dia tak boleh jual lebih daripada rate harga yang ditetapkan. Okey? So, itulah maksud kadar siling. So, that's why pentingnya kena ada kadar siling. Okey, yang kedua is masalah jaminan modal. Okey, kontrak musyarakah tidak dibenarkan pihak berkontrak menjamin modal rakan kongsi yang lain kerana ianya boleh menimbulkan isu riba. Tapi sebahagian kecil ulama membenarkan pembelian ekuiti atas dasar nilai yang ditetapkan pada awal kontrak. Ini adalah untuk melindungi pelanggan dari terkena tempias harga pasaran tanah yang meningkat akan menyebabkan nilai ekuiti akan turut meningkat. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran. Ada 3 cabaran. Yang pertama adalah untuk meyakinkan pemaju berkontrak secara 3 pihak. 3 pihak di sini, pertama adalah pemaju, kedua pembeli ataupun pelanggan dan ketiga adalah pihak bank. Okey, macam mana bank nak yakinkan pemaju? Bank dia akan yakinkan pemaju sampailah pemaju ni dia setuju untuk buat hitam putih. Hitam putih ni bank akan pegang. Okey? Yang kedua adalah tindakan sekiranya berlaku event of default ataupun EOD. EOD ni adalah satu peristiwa ingkar yang berlaku sama ada oleh pelanggan ataupun pemaju. Pelanggan contohnya dia tak boleh nak bayar, pemaju pula dia tak boleh nak siapkan rumah tersebut. Okey? Ketiga, kegagalan pemaju untuk menyiapkan rumah. So, in case pemaju tak boleh nak siapkan rumah, bank dia akan offer 2 pilihan. Dia akan discuss and then dia akan bagi 2 pilihan. Yang pertama adalah bank dia akan pulangkan balik duit ansuran tu kepada pelanggan ataupun pembelilah. Kedua, pihak bank dia akan dapatkan kebenaran untuk diorang bangunkan sendiri rumah tu. Makna kata, mereka lah yang sambung buat benda tu. Okey? Macam itulah. Sampailah rumah tu siap tau. Okay, and then last cadangan. Okay, cadangan untuk isu dalam kontrak Musyarakah Mentana Kisah ni, yang pertama adalah bank yang menawarkan produk pembiayaan Musyarakah Mentana Kisah perlulah menetapkan kadar siling keuntungan dalam kontrak yang bakal dipersetujui. Sebab apa? Bila mana tak ada harga kadar siling ni, mudahlah ataupun boleh timbul isu riba. Okey, yang kedua, tidak membenarkan mana-mana pihak yang berkontrak untuk meletakkan jaminan pada modal rakan kongsi yang lain. Sebab apa? Sebab ialah dalam kontrak musyarakah pun tidak dibenarkan jaminan pada modal ni. Okey. Okey, last sekali kesimpulan.
Okey, kesimpulannya, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu perkongsian dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan sumbangan modal. Keuntungan untuk pendapatan musyarakah dibahagi berdasarkan persetujuan awal, sedangkan kerugian musyarakah dibahagi berdasarkan modal yang disumbangkan. Sorry. Okey, sampai situ sajalah pembentangan saya.